بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaAllah kuliah ringkas. Saya nak bagi tahu insyaAllah secara ikhlas dan bukan niat nak bodek ke apa dak. Tapi saya nak bagi tahu kepada seluruh umat Islam. Malaysia dia tetap negara yang susah nak jumpa macam dia. Bukan saya nak puji sebab saya dah duduk sini lama ataupun dah jadi sebahagian daripada rakyat sini. Bukan. Tetapi saya buat kajian. Saya buat kajian mengenai keadaan negara saudara saya di Jerman, saudara saya di Sweden. Saya buat tinjauan, tanya sahabat-sahabat di Brunei. Saya tanya kawan-kawan saya di banyak negara. Tuan-tuan rahmati Allah, walaupun kita rasa kecewa, kita rasa sedih, kita rasa kita kecewa dengan keadaan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok keadaan negara selain Malaysia, khususnya negara bukan Islam, tetapi majoriti Islam ataupun ramai rakyat Islam yang melarikan diri dan menjadi sebahagian daripada negara itu, mereka pun pandang kat Malaysia pandangan tinggi. Sebab contoh, saya bagi tahu contoh adik saya di Jerman. Suami dia orang Jerman tapi orang Islam. Bila tanya kat sana, walaupun Jerman negara yang agak maju, tapi rakyat Jerman, pandangan mereka terhadap orang Islam, terhadap wanita yang pakai burdah, terhadap wanita bertutup, pandangan mereka sangat, orang panggil, mereka tengok, mereka pandang cara seleweng? Tengok cara ragu. Dan mereka sentiasa pandang seweng, bukan. Rakyat Jerman ni sentiasa pandang serong kepada orang Islam yang menetap di negara mereka. Sama, Sweden, Jerman. Tekanan besar kat sana. Satu lagi tuan-tuan rahmati Allah. Serong. Barakallahu fi Syarifah. Muhammad Hasbullah kata, saya tanya seorang sahabat tadi, saya tak ingat nama dia. Saya kata, boleh tak saya nak cakap benda ni? Tapi saya takut orang kata Syekh Muhyiddin duk podek. Bukan nak podek. Memang kita kecewa, kita sedih, kita tengok semayang pun tak. Semayang dalam keadaan jarak, tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Banyak perkara kita sedih, kita tengok banyak benda. Tetapi, bila tanya seorang sahabat, saya tak nak sebut nama dia. Bayangkan tuan-tuan, di Brunei, masjid tidak buka langsung. Di Brunei, ya. Jangan terkejut. Kita selalu orang kata puji Brunei. Tapi saya tanya sahabat saya di Brunei. Dia kata masjid tak buka. Kita kat Malaysia terus terang cakap. Kita masih ada lagi ruang. Dan daripada hati saya kata. Walaupun kadang-kadang pemimpin kita ni tak dapat nak menyelamatkan Islam. Tapi mereka masih tutup mata sebelah. Jangan lupa kita kat Malaysia, polis kita Islam. Tentera kita Islam. Bomba kita Islam. Pegawai GBJ Islam. Semua sayang Islam. Walaupun mereka kadang-kadang pegawai kesihatan Islam. Walaupun mereka tertekan dengan sistem dan kena ikut peraturan. Tapi mereka tetap sayang Islam. Mereka tetap sayang Islam. Mungkin sistem yang sedang menekan kita ni sangat kuat. Tapi di Malaysia ni, jangan lupa rakyat Malaysia ni sangat sayang Islam. Sebab itulah musuh Allah ni, Kristian dan Yahudi ni cuba jauhkan orang Islam di Malaysia daripada agama. Mereka nak cuba untuk memisahkan kita. Sebab itulah mereka banyak buat hailah untuk tutup masjid. Kejap tutup masjid, kejap buka. Jumaat ada kota. Ada negeri-negeri yang tak boleh solat Jumaat kecuali kena ambil 2 dos. Ada masjid yang meletakkan kasta ataupun 2 darjat. Macam-macam. Tapi akhirnya, kalau kita Afghanistan. Kita tertekan kat sini. Kita rasa macam nak pergi Afghanistan. Kononnya lah Taliban dah menegakkan Islam. Nak bagi tahu satu benda. Kat Malaysia ni, kalau awak ni ta'assub kepada Syafi'i. Tapi orang tak boleh nak buat apa-apa kat awak. Ataupun macam saya ni lebih kepada Quran dan Sunnah. Mungkin orang kata Syekh Muhyiddin ni lebih kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tak, saya sebenarnya, mana-mana ulama menepati Sunnah saya ikut. Imam Syafi'i rahimahullah seorang ulama yang hebat. Dia ada banyak perkara fiqh yang menempati sunnah Rasulullah saya ambil. Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah, banyak isu yang menekan pasal sunnah saya ambil. Nampak? Mungkin saya ni Hambali, mungkin. Tapi tuan-tuan di Malaysia ni, kita ada satu perkara, kita tidak ada orang ganggu kita. Kalau di Afghanistan, mereka ta'assub kepada mazhab Hanafi. Itu yang bahaya. Saya dengar daripada orang, sahabat saya di Afghanistan. Dia kata kalau awak tidak ikut mazhab Hanafi, mungkin nyawa awak diancam. Ui. Ya. Yang ni kita tak sedar. Mungkin kita nampak, oh Afghanistan base ni, Taliban dah naik. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, mungkin kita tak nampak nikmat yang kita ada di Malaysia, di mana kita ada banyak tolak ansur. Kita banyak. Saya pernah alami orang tuduh saya macam-macam. Wahabilah, Khawarij. Tapi Alhamdulillah, inilah saya. Muhib. Saya ikut Quran dan Sunnah dan ikut para sahabat dan ikut ulama di mana mereka, mana-mana ulama yang menepati sasaran Sunnah saya ikut. Dan saya tak ambil fatwa-fatwa yang agak mudah. Dok. Tengok apakah yang sahabat sasar. Tapi kalau katakan kita duduk di negara macam negara yang ta'assub pada mazhab Hanafi. Ui, bahaya. Bahaya ta'assub. Ta'assub, kalau awak maksudnya kata, inilah sunnah Rasulullah, mereka kata tak, inilah Hanafi. Saya risau. Jadi sahabat saya dia kata, kamu di Malaysia lagi bertuah. Tidak ada paksaan. Kalau awak kata nak ikut Syafi'i, tak apa. Nak ikut Imam Ahmad. Semua ulama ni adalah masing-masing mencari sunnah dan untuk menepati. Seperti Imam Ahmad rahimahullah qala, la tuqalliduni. ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الثوري ولا تقلدوا الأوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. Imam Ahmad bin Hanbal kata, jangan tiru aku bulat, buta tuli. Tapi cuba tengok daripada manakah Imam Auza'i ambil, daripada manakah Imam Malik ambil. Ambil dalil supaya belajar. Imam Syafi'i rahimahullah qala, tengok Imam Syafi'i kata apa. Semua suruh kita ikut sunnah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita bertuah di Malaysia ni sebab tidak ada kezaliman dan penindasan. Kalau ada pihak lain nak fitnah kita, Alhamdulillah kita ada pihak PDRM, mereka adil. Alhamdulillah saya banyak pengalaman, mereka ada keadilan. Mereka sayang Islam. Dan kita tidak ada kezaliman dan penindasan seperti Mesir dan Syria. Kita tidak dipandang serong seperti mana di Jerman, Sweden, Denmark dan Kanada. Tapi Kanada tak banyak sangat. Wallahu a'lam. Bagi saya, inilah sedikit sebanyak saya boleh bagi semangat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu an yasma' ya rabih ya najih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu suka dengar orang bagi berita baik. Basyiru wala tunaffiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, basyiru, banyakkan berita yang menggembirakan. Dan ada hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala halakan nas fahuwa ahlakahum. Kalau kita kata semua orang rosak, maka kita orang yang menghukum orang semua rosak. Tak. Walaupun kita ada banyak kecacatan, betul kita sedih, masjid tutup, Jumaat tak boleh, tapi sebenarnya dalam satu aspek, banyak pemimpin kita Islam tutup mata sebelah dan tidak kacau orang yang melaksanakan ibadah. Ada orang semayang, tuan-tuan. Senyap-senyap ada. Tapi pihak atasan tak pernah kacau kita. Itulah kelebihan di Malaysia. Maksudnya ada ruang untuk kita selamatkan diri. Wallahu alam. Jadi harap-harap jangan ingat saya nak bodek kok. Bukan. Tapi saya nak bagi sedikit sinaran harapan. Dan saya cakap daripada hati yang ikhlas. Bila saya tengok, cuba tengok hatta ulama kita yang ada seorang syekh, tuan guru Ruzaini. Mungkin saya dengan dia tak sama fikrah, tapi saya suka keberanian dia bila dia bangkit mempertahankan satu perkara. Tuan Guru Ruzaini di Perak. Mungkin tak sama, tapi dia tetap dia orang Islam. Dia sayang Islam. Dan saya terpegung bila dia bangkit ada tegakkan satu kebenaran. Maksudnya kita kat Malaysia ni kadang-kadang bergaduh, tapi akhirnya bab kebenaran orang kita akan bangkit insya-Allah taala. Itulah tuan-tuan rahmati Allah. Saya nak pesan cara bukan Ruzaini. Tuan Guru Ruzaini di Perak kalau tak silap. Mungkin saya dengan dia tak sepakat, tapi dia ada keberanian dia. Kelebihan umat Islam di Malaysia ni dia berani. Bukan yang tu, bukan. bukan. Ruzaini ada seorang tuan guru bagus. Walaupun kita tak sama,
Bukan bukan orang lain. Jadi alhamdulillah tuan, kita mungkin bertuah di sisi wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya Tuan Guru Zaini. Ya betul. Sampaikan salam saya kat dia. Tengok hari tu dia ada satu, saya kagum dengan kenyataan dia, dengan ilmu dia. Jadi apa yang saya nak kata kat sini, kita tetap, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan keamanan dan kestabilan. Bukan yang tu Khairil, bukan maksud saya yang tu, bukan. Okey. Okey. Jadi wallahu alam, ialah bila saya tengok keadaan negara lain, bila saya terkejut hari ni terima berita Brunei tak buka masjid langsung. Kita kat Terengganu buka masjid walaupun sembahyang dalam keadaan solat jarak yang bid'ah ni, tetapi tak apalah, at last mereka buka masjid. Tuan rahmati Allah. Naam. Terbaik Airyah, naam. Gelap Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, saya ada urusan nak pergi hantar barang. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah sahabat. Barakallahu fikum. Hargailah Malaysia. Sayangilah Malaysia. Bagi saya tak akan jumpa negara seperti Malaysia. Wallahu alam. Di segi ada ruang untuk kita bersuara. Ada ruang kita bersuara. Sebab mungkin kita ada orang kita kadang-kadang dia nak pandang Taliban, oh bagus Islam naik di Taliban. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, baru saya tahu rupanya di sana ta'assub sangat kepada mazhab Hanafi, sampai ada seorang kawan saya kata, kalau awak salah bantah sedikit sesuatu, kalaulah kata awak dalam Rasulullah buat gini tapi mazhab Hanafi buat gini, mereka akan ambil mazhab Hanafi, mereka tak akan ikut sunnah Rasulullah. Yang tu bahaya. Kadang-kadang kita takut. Kita kat Malaysia tak ada macam tu. Sampai tahap nak tekan, sampai tahap nak pukul. Tak ada, alhamdulillah. Kita kat Malaysia ada kelonggaran ataupun ada ruang untuk kita bersuara. Mudah-mudahan Allah selamatkan Malaysia dan selamatkan rakyat Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tuan, kita kat Malaysia ni satu benda. Kadang-kala kebenaran ni bukan orang Islam. Kalau kita ditindas, tiba-tiba akan bangkit seorang Cina yang menegak kebenaran. Satu benda yang baik. Sebab itulah kelebihan kat Malaysia ni. Uniknya Malaysia, walaupun kelebihan, jangan kata saya ni, maksudnya tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan, kita ada Cina, ada India, ada Islam. Kadang-kala mungkin ada orang Islam menindas awak, tiba-tiba akan bangkit Cina mempertahankan kebenaran. Saya pernah tengok orang Cina, bukan Islam, mempertahankan kesucian agama Allah. Ya, itulah uniknya Malaysia. Sebab itulah tuan, kat Malaysia ni kena jaga semua. Cina, India, Islam, Melayu. Sebab kita pandang perspektif negara majmuk. Wallahu alam. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita jumpa insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi